Kita tunggu orang dulu, baru kita start. Ya, aku tahu kau tengok IGTV aku sekarang. Siapa kisah? Baiklah. Okey, dah ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bicara YB episod kedua. Oh, dah ada orang. Sebelum ni episod 1 kita ajak YB Alia. Kita ajak YB Alia kita bincang tentang isu BTS, Coki dengan surah Corona. Untuk episod 2 ni, kalau meletup ada Nilofa, dekat Bicara YB kita ada Nilia katanya. Baik, kita akan ajak lagi sekali YB Nur Alia Faizal untuk kita kupas isu baru. Okey, kita ajak dan kita main. Bismillahirrahmanirrahim. Mengumumkan ketibaan berhormat Nur Alia Faizal. Baiklah, sekejap. Saya pin komen, dapat tak? Hai. Hari ni boleh nampak muka saya. Saya dah beli internet dah. Yes, Alhamdulillah. Selama ni pakai mobile ke YB? Tak ada, saya pakai wifi kat rumah. Wifi kat rumah saya line lembab sikit. Oh. Kejap Alamak, tak tulis ni lah. Lah. Ya. Pin. Okey. Dah. Okay. Itu tajuk kita punya bicara YB pada hari ni. Baiklah. Mula-mula kita ajak. Selamat Hari Raya YB. Selamat Hari Raya. Raya tahun ni macam mana? Banyak duit raya? Sekejap. Sekejap. Tak ni. Kita tak sampai lagi YB. Tak sampai lagi. Okay YB, hari ni kita nak bincang pasal isu baru. Yang baru je hangat hari ni. Bukan hari ni, minggu ni baru hangat. Tentang Siti Kasim yang nak mengharamkan tahfiz atas isu Arab. Okay, ni sebenarnya dalam dia macam apa? Analogi yang salah lah. Kita teruskan dulu. Kita nak YB terangkan siapa sebenarnya Siti Kasim ni. Kita tak kenal siapa. Okay. Sebenarnya Siti Kasim ni dia ialah lawyer Malaysia yang saya tak tahu nak cakap macam mana dengan dia ni. Tapi saya rasa kalau saya tak suka kat dia. Bukan saya tak suka kat dia, saya kurang berminat dengan apa-apa yang dia buat. Sebab bagi saya apa yang dia buat tu kadang-kadang melampau, kadang-kadang tak. Ada certain. Tapi untuk kaum Muslim, Siti Kasim ni dia seorang lawyer. Dia Islam ke? Sebab baru ni ada orang yang bagi tuduhan kata dia murtad tapi dia tak mengaku murtad. Tapi ada cara dia macam menunjukkan dia dah murtad, kan? Yang tu saya tak nak cerita lebih lah. Yang tu pun kita tak dapat nak cerita lebih-lebih kan. Tapi yang saya tahu memang cara dia bawa tu macam bila orang berpendidikan tak gunakan otak. Macam tu lah. Yes. Baiklah, untuk semua yang tengok Bicara YB, dekat sebelah komen ada kotak tanda soal. Nak tanya soalan boleh tulis kat situ. So, nanti kita akan buka, kita akan tanya YB Aliah tentang isu ni. Baiklah. Untuk isu ni, ada orang yang tak tahu tentang cerita di sebalik isu Siti Kasim Arab dengan tahfiz ni. Apa kata YB ceritakan sikit? Macam apa benda? Kenapa? Terima kasih. Okay, untuk sebenarnya cerita dia macam ni. Masa mula-mula, kan kita dengar banyak cerita kan. Masa sekarang ni banyak yang pemandu mabuk langgar-langgar orang kan. Sampai mati macam tak boleh nak kontrol tu kan yang pemandu mabuk tu. So apa yang inisiatif dia buat, Jakim ni dia nak haramkan arak. And then Siti Kasim pun dia cakap lah macam ni. Kenapa nak haramkan arak? Patutnya arak tu jangan diharamkan. Orang yang minum arak tu yang bersalah dia kata tu. Lepas tu dia pun komen balik dia kata ni. Kalau nak haramkan arak, kena haramkan juga sekolah tahfiz. Sama juga sebab yang rosak bukannya sekolah tu tapi management dia. Yang tu yang dia cakap sebenarnya. Itu yang menimbulkan kontroversi tu sebab dia samakan benda yang memang dah tak patut dibuat macam minum arak tu, nak samakan pula dengan manajemen tahfiz yang kita boleh baiki. Macam tu lah. Sebab tu lah timbulnya kontroversi yang dia kata pasal arak dengan sekolah tahfiz ni, yang Siti Kasim ni.
menggemparkan dunia hiburan sekali lagi. Oh, bukan hiburannya, politik. Okey. Jadi isu ni sangat hangat sekarang Kalau kita fikir balik, macam mana dia tak boleh nak fikir benda ni? Kenapa? Macam isu yang pasal isu arak ni dah jelas kat Al-Quran, sedangkan isu tu memainkan isu logik dia sendiri. Kan? Fikir tak? Jadi, andai kata kalau tiba-tiba kita tak nak, tiba-tiba diterima cadangan Siti Kasim untuk mengharamkan sekolah tahfiz dan tiba-tiba sekolah tahfiz tak ada kat Malaysia ni. Apa tindakan YB? Sebagai orang Islam, apa YB akan lakukan? Okey, kita sekolah biasa kan kita ada juga kan pendidikan Islam kan. Jadi sekolah macam ni lah yang kita kena, macam mana kita kena protect tau. So, macam subjek pendidikan Islam, so benda tu kita kena lah beri lebih attention tau. Sebab apa tau? Okey, kalau katakanlah sekolah tapi tak ada, jangan risau. Kafah still ada. Gitu. So, kalau orang yang tak dapat nak, kalau tahfiz tu tak ada, jangan risau. Kafah ada. Tapi tak proper lah kan. Sebab kafah ni dia ada orang, dia ada certain, dia wajib ambil, ada certain atas dirinya sendiri. Jadi apa yang dia buat pun macam tak sedalam yang sekolah tahfiz buat. Macam kalau kat kafah kita tengok ujian paling besar you PKK semua benda tu kan. Tapi itulah. So kalau macam dia nak tutup tahfiz tu, kita dah tak boleh nak lahirkan orang-orang yang para ulama, ahli semua tu. Boleh. Tapi maksudnya pendidikan dia tu tak mendalam sangat lah. Sebab nak harapkan kafah saja, mana boleh, mana cukup kan. Itulah. Betul. Apa tadi? Oh, ni. Tak ada question. Kalau siapa ada soalan boleh tulis kat komen, nanti kita baca. Isu tentang bila Siti Kasim cakap yang arak tak patut diharamkan, yang patut diharamkan ialah orang yang minum arak. Apa YB rasa macam mana? Macam orang yang kalau kita nak stopkan orang yang minum arak tu yang kena tak ada dulu sebenarnya. Betul. Itu mana nak tahu tau dia nak minum apa. Okey, sebaiknya dia cakap je dia nak minum air kosong. Sebenarnya dia minum white wine kan. Yang warna macam air kosong. Why you win wine? Sebenarnya arak kan. So, apa kita buat? Kita kena buang arak tu dulu. Barulah kita nak buang orang yang minum arak. Apa kata kita buang Siti Kasim je YB? Boleh tak? Weh, jangan buat pisau. Tepi. Bahaya ni. Betul juga, tapi apa kita cakap? Sorry. Okay, Papa. Hai Papa YB Alia. Tak ada. Okay. Tak ada. Siti Kasim baik. Okey, kalau kita tengok, kita masuk ke positif sikit Andai kata kalau kita tengok Siti Kasim, siapa Siti Kasim? Dia lawyer kan? Lawyer bukankah seorang yang boleh dipercayai? Yes. Dia ni kalau nak jadi lawyer ni, dia otak dia kena bergeliga tau. Kena cepat pick up. Dan dia kena fikir dengan rasional sebagai seorang yang lebih tinggi. Kenapa dia lakukan benda-benda situ? So lawyer ni orang pandai tinggi lah juga tau sebenarnya. Sebab apa tau? Bukan senang nak hafal law, so benda tu nak kaji, nak menang kes dekat court, so benda. Tapi kalau fikiran dengan betul. Lawyer yang macam ambil duit songlap, so benda tu kan, matilah dia. Dah, tepi-tepi. Soalan. Okey, kita ada soalan daripada Rusyazali Gebu 7. Soalan. Sebenarnya kenapa arak dibenarkan dijual di Malaysia? Yang ni entahlah. Saya pun tak tahulah kenapa. Tapi kan, kalau mungkin saya rasa sebab kita Malaysia kan, kita kan banyak bermasyarakat hidup bermasyarakat. So kita tak boleh nak pentingkan hak kita je. Mesti ada juga kan kaum-kaum lain yang perlukan. Okey, arak ni ada je orang Cina buat untuk masak,
orang macam-macam lah boleh guna arak tu, bukan untuk minum saja. Mungkin sebab itu antara salah satu faktor kenapa arak tu dibenarkan bawa masuk dalam Malaysia. Tapi arak ni dia forbid daripada jual secara terang-terangan tau. Dia boleh jual tapi dia kena tertutup. Itu dia kebenaran dia. Dia ada, even though dia bagi tapi dia ada macam limit dia macam mana nak jual tu. Dia tak boleh berlarasan, tak boleh terang-terang. Dia kena sikit je, kecil je. Tapi Itulah. YB baru ni tak tahulah isu baru ke apa, tapi ada yang saya ada baca pasal apa, kerajaan ke JAKIM tak tahu siapa, dia kutip sumbangan daripada rakyat untuk nak bangunkan sekolah tahfiz. Lepas tu Siti Kasim marah, dia kata sebab rakyat Malaysia ni ada yang bukan agama Islam, kenapa nak bangunkan Islam je. So kita kutip duit-duit pada orang Cina untuk buat tahfiz juga, yang tak ada kepentingan kat diorang. Tak paksa kan? Tak paksa bagi duit kan? Itu masalah dia sekarang. Baik lah. Itulah Tak paksa. dia macam okay. YB stop kejap. Kita macam ni tau. Sebenarnya untuk kita kepala Azhar yang sebenar, bukan YB Azhar. Kita balik. Okay. YB Azhar jadi Nur Aliyah kejap Boleh? Boleh jadi Nur Aliyah kejap? Aku dah tak ada soalan. Tapi diorang ni tak kerti nak komen, nak tanya soalan. Itulah masalahnya sekarang ni. Jadi kalau aku nak tutup macam awal sangat. Okey lah, kita borak. Kita borak. Okay. Okay. Kita borak Korang nak tahu tak? Ni dah habis tau pasal arak dengan tahfiz. Ditutup Memang dah tak ada Dah habis soalan Dah habis dah, tak ada soalan lagi. Kita bagi kita peluang. Ada soalan? Cepat. Cepat. Kita bagi soalan. Ada soalan? Lepas tu kita nak borak ni. Cepat. Siti Kasim Syiah. Ikut Kalau kita kena tunggu 4 minit untuk tunggu diorang bagi soalan. Sebab untuk sebab nak tunggu diorang sampai mesej komen kat kita ni 4 minit. Oh, ya. Kita tunggu 4 minit. Ya, kita tunggu 4 minit. Sebab diorang baca 4 minit awal pada kita. Tunggu. Cepat bagi soalan. Kalau tak kita sembang-sembang sikit pasal raya. Okey, tak apalah. Ada soalan, kenapa Azhar dah kurus? Tak ada kurus mana? Kat sini aku ada burger lagi yang tak habis makan lagi. Kat sini aku masih air, tak habis minum lagi. So jangan apa-apa kan aku. Syukurlah. Okey, kalau macam tu kan, apa pendapat korang tentang tajuk ni? Yes. Pendapat tentang tajuk. Okey, ada kita baca tadi, kita baca kepada atas. Ramai dah bagi pendapat. Ikhwan 5.7 kat belakang. Siti Kasim Syiah. Apa lagi atas ni? Apa ni? Ada soalan? Okey, Ikhwan 5.7. Kenapa kena haramkan arak? Tak boleh kejatuhkan hukuman yang berat gila BABI. Kenapa kena haramkan arak? Tak boleh kejatuhkan hukumannya kepada orang yang mabuk tu ke? Yang tu point sebenarnya banyak juga kan orang tanya kenapa nak haramkan terus kan? Tak lah, saya tak tahu nak jawab soalan tu macam mana. Sebab apa? Kita jawab macam ni lah, baby. Kau minum arak ke? Bukan. Macam Ikhwan. Aku tak tahu macam mana nak jawab soalan kau ni. Tapi kan, aku rasa kan ada sebab kenapa dia haramkan. Mungkin reason dia sebab pada mula-mula dia terlalu ramai yang mabuk kot. yes, bila arak mabuk, dia menyebabkan apa-apa kecelakaan berlaku kepada orang-orang yang tak terlibat. Yes. Tak bersalah. Lepas tu kita kena haramkan. Simple. Macam yang YB Aliyah kata tadi lah, kalau kita nak, diam boleh tak? Macam yang YB Aliyah kata tadi lah. Kalau kita nak haramkan, kita tak nak bagi orang-orang yang minum arak, kita kena haramkan arak dulu. Okey, kita masuk kepada isu raya sebab ni edisi special raya. So kita masuk. Soalan pada orang sama juga. Rush Zali _gebu _07. Soalan, boleh ke main mercun sebab membahayakan nyawa? Kalau awak boleh jaga diri awak boleh main. Tapi kalau awak underage, jangan. Bahaya. Okay, kita masuk balik kepada Siti Kasim Arak dan Tahfiz tadi. Daripada Ikmal _JK123. Apa kandungan yang ada dalam arak yang boleh memabukkan kita? Wow. Banyak lah. Awak, dengan teknologi yang ada, awak boleh pergi Google search.
Ya, kami masih otak kami masih kat sini lagi. Tak sampai sini lagi untuk fikir lebih. Tadi Ikon ada kata ramai non-Muslim tak puas hati. Sebab itulah saya kata saya tak boleh nak ulas apa-apa pasal benda ni. Saya mungkin rasa ada keputusan yang dibuat dan ada benefit dan ada benda yang tak bagi benefit pasal keputusan tu. So, kita tunggu dan lihat. Itu sahaja. Betul. Mungkin Baiklah. Ada soalan lagi? Tak ada dah? Tak ada soalan dah? Okey, kita masuk pada raya tadi. Kita ambil balik soalan Rushazli _gebu_07 tadi. Okey. Kita Rushazli ni tadi dia kata, kenapa tak boleh main mercun? Kenapa membahayakan diri? Maknanya dia ke? Betul lah. Cakap search berapa banyak kes dah. Patah tangan, patah kaki, hilang tangan, hilang kaki. Sebab main mercun. Kalau awak pandai jaga diri awak, pandai main mercun selelok, boleh main. Tapi kalau ada apa-apa, tanggung sendiri. Saya pun tak berani main mercun. Saya berani main mercun pop-pop je. Okey, kita ambil soalan pada underscore Afism. Kenapa arak boleh minum? Tahun ni tak ada mercun, tak ada mengapi. Aku tak dapat main. Aku nak main juga. Tak apalah YB, kita sama-sama. Hai adik Alif, sini lah. Adik Alif. Mana adik kau Alif? Dia tutup dengan kopiah. Kopiah ke songkok. Bebeno ready. Minggu depan awak. Okey. Kita nak sembang-sembang. Tapi sebelum tu. Okey. Untuk bicara YB, kita tutup bicara YB, lepas ni kita sembang. Boleh? Okey. Untuk bicara YB ni kita ada satu cara lain. Yang mana minggu ni, YB minggu ni akan cabar satu lagi YB untuk jadi masuk bicara YB tahun depan. Minggu depan. YB Aliah nak cabar siapa untuk bicara YB episod 3. Sekejap, fikir. Padahal saya rasa dah cakap dah tadi. Sekejap. Dah cakap dah? Bebenol. Okey, YB Bebenol Muhammad Ibnu Anik Farhad bin Mat Rozi. Anda dicabar oleh YB Alia untuk bicara YB episod 3 minggu depan. Nak ke tak nak? Bebenol. Ada ke tak ada? Kita tengok sikit ada ke tak ada orangnya? Bebenol auto keluar. Ada. Dia ada dalam ni. Lepas ni dia dekat kita. Bebenol. Anda terima cabaran pada YB Alia? Kita tunggu betul dia siapa. Kena terima. Ini untuk anda pelatih. Okey. Dia kata okey. Ada ke? Tak ada tak keluar pun. Ada. Kat aku dah keluar. Dia kata ada tulis okey. Oh ya, okey. Minggu depan kita akan menyaksikan YB Bebenol yang akan menjadi kita. Ada YB, tahu tak ada orang tulis apa? Ada orang tulis habislah. Kenapa? Okay, tak apa. Kita sembang-sembang raya sikit. Sembang apa lah? Kita tengok I make up lah. Ya, tahu lah. Hai semua. Saya Alia. Okay, sembang raya kita buat episod lain. Lepas ni kita sambung balik sembang raya. Lain pula episod. Nanti letak IGTV tak cantik. Okay, bye-bye. Bye. Baiklah, terima kasih Nur Alia binti Fajar. Lepas ni kita membuat satu lagi episod sembang raya dengan Alia Fajar juga. So siapa nak sambung boleh sambung. So kita ada orang ajak request. Siapa pula? Oh, Muhammad Khalil ajak request. Tak apa, nanti sembang raya kita ajak ramai-ramai. Okay? Bye, Assalamualaikum. Terima kasih. Bicara YB.